Assalamualaikum dan salam Sarawakku sayang. Buletin UKAS edisi petang 20 Julai 2020 bersama saya Alfairis Jemurin. Tumpuan berita pembinaan Jalan Penom Ulu Bayor, Danau di Betong menerusi projek transformasi luar bandar RTP. Fasa 1 bertujuan menghubungkan semua tempat di bawah projek Gunung Zadok Agropolitan. Menurut Timbalan Ketua Menteri merangkap Menteri Pemodenan Pertanian Tanah Adat dan Pembangunan Wilayah Sarawak, Dato' Amar Douglas Ugah Embas, projek itu juga bertujuan membuka jalan baru supaya penduduk rumah panjang senang mengusahakan tanah mereka selain dari membangunkan kawasan tersebut. Berucap semasa majlis miring projek itu pada Ahad, Dato' Amar Douglas yang juga Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Bukit Saban berkata, projek penyambungan bekalan air bersih sedang giat dilaksanakan ke semua rumah panjang menghala ke Ulu Rimbas dengan kos sebanyak RM25,000. Tambahnya, Kerajaan Sarawak juga akan terus menyukat tanah NCR dengan Seksyen 6 dan Seksyen 18 Kanun Tanah Negeri. Seterusnya, Kerajaan Sarawak akan terus memberi fokus kepada pembangunan di daerah lawas menerusi pelbagai projek pembangunan di bawah Agensi Pembangunan Wilayah Utara NRDA dan beberapa projek kementerian dan jabatan kerajaan seperti di beberapa kawasan lain di negeri ini. Timbalan Ketua Menteri Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan berkata, Kerajaan Sarawak telah merancang untuk membangunkan Pekan Sundar dengan pelbagai kemudahan pembangunan infrastruktur sekaligus meningkatkan sosioekonomi penduduk. Dari segi perancangan tersebut, saya mahu dan supaya ia dibaca dari segi perancangan dan saya mau melihat banyak bank, jadi dapat banyak aktiviti yang menjadi dan dalam masa yang sama juga membuat landscaping yang lancar dan saya minta melakukan tanam sebuah tree. Beliau berkata demikian dalam sidang media selepas mengadakan lawatan kerja ke projek Sundar Waterfront Lawas pada Sabtu. Dalam pada itu, berikut merupakan projek-projek pembangunan tersebut yang dijelaskan secara terperinci oleh Dato' Amar Awang Tengah yang juga Adun Bukit Sari. Projek pembinaan Waterfront Sundar, projek pembinaan jetty, projek Sundar Recreational Park fasa pertama, projek pembinaan Anjong Usahawan Sundar, projek Baik Pulih SMK Sundar, projek Baik Pulih SK Luagan Sundar dan SK Sundar. Berikut pula mengenai sambutan Hari Sarawak. Dengan tema Sarawak Cemerlang Sambutan Hari Sarawak 2020 yang akan diadakan di Miri pada 22 Julai ini tetap disambut walaupun secara virtual. Menteri Pengangkutan Sarawak Dato' Lee Kim Shin dalam sidang media di Miri pada Ahad memberitahu sambutan pada kali ini tetap meriah dan penuh bermakna dengan pelbagai usaha untuk memupuk semangat kecintaan kepada negeri. Meskipun sambutan pada kali ini disambut secara virtual, namun ianya tetap meriah dan penuh bermakna. Bendera Sarawak telah pun dipasang di sekitar Bandar Raya Miri bagi memupuk semangat kecintaan kepada negeri Sarawak, dan billboard telah dipasang di lokaliti tumpuan utama untuk berkongsi platform kepada orang ramai bahawa sambutan Hari Sarawak ini nanti boleh ditonton secara live. Dato' Lee yang juga merupakan Menteri Bertanggungjawab bagi sambutan Hari Sarawak menambah sambutan tersebut akan dihadiri oleh Yang di-Pertua Negeri Sarawak, Tun Pehin Sri Abdul Taib Mahmud serta isteri dan Ketua Menteri Sarawak Datuk Patinggi Dr. Abang Haji Abdul Rahman Zohari, Tun Datuk Abang Haji Openg serta isteri. Sambutan pada kali ini amat bermakna dengan kehadiran Tuan Yang Terutama Yang di-Pertua Negeri Sarawak dan yang amat berbahagia Tuan Datuk Patinggi Haja Pragat Budi Taib serta yang amat berhormat Ketua Menteri Sarawak dan yang amat berbahagia Datuk Amar Haja Jumani
Tun Tuanku Haji Puja. Beralih ke perkembangan Taman Kekal Pengeluaran Makanan TKPM yang kini berkembang dengan baik dan mengikut jadual dengan setiap peserta telah mula menanam tanaman yang telah dikenal pasti di Stesen Pertanian Kubong. Menteri Muda Pemodenan Pertanian, Tanah Adat dan Pembangunan Wilayah Sarawak, Datuk Dr. Abdul Rahman Haji Ismail berkata, TKPM ini merupakan program kerajaan persekutuan di mana kerajaan Sarawak telah menyediakan tanah seluas 25 hektar untuk disewakan kepada peserta dengan kadar yang berpatutan yang akan diusahakan oleh mereka sendiri. Siapa yang dapat ikut serta dalam TKPM ini beruntung sebab kita menyediakan kemudahan asas. Jalan, bekalan air pun ada, bekalan elektrik pun ada juga. Dan kita pun juga menyediakan bangunan untuk supaya mereka dapat mengumpulkan produk yang mereka hasilkan dan untuk dipasarkan. Beliau berkata demikian selepas melawat Taman Kekal Pengeluaran Makanan TKPM Kubong di Stesen Pertanian Kubong Limbang pada Ahad. Datuk Dr. Abdul Rahman yang juga Adun Bukit Kota menjelaskan TKPM di Limbang ini terbahagi kepada dua bahagian iaitu tanaman nangka madu dan pisang serta fertigasi yang menggunakan platform digital. Komponen TKPM Limbang ni ada dua. Satu adalah untuk tanaman. Tanaman yang kita tumpu adalah nangka madu dan juga pisang. Ada 6 peserta, 5 untuk nangka madu, 1 peserta pisang. Sudah dalam proses. Yang satu adalah komponen fertigasi. Fertigasi ini ada 8 peserta yang mana kita akan menyediakan 2 rumah fertigasi setiap satu peserta. Dan ini sedang dalam tempoh dalam pembinaan. Setiap peserta tanaman nangka madu akan menerima bantuan benih nangka madu, baja dan peralatan seperti mesin rumput, tangki spray dan lain-lain dari Jabatan Pertanian Sarawak. Selanjutnya, peniaga di Pelangi Food Kiosk di Kampung Nangka yang baru dibuka diingatkan untuk mengekalkan 3K iaitu kecantikan, kebersihan dan kualiti makanan. Menteri Muda Kerajaan Tempatan dan Perumahan Sarawak merangkap Adun Nangka Dr. Anwar Rapai berkata, untuk itu jawatan kuasa akan sentiasa memantau agar peniaga mematuhi peraturan yang telah ditetapkan. Jadi harapan saya untuk para pengusaha supaya mengekalkan kecantikan tempat ini, mengekalkan kebersihan dan paling penting mengekalkan kualiti makanan yang dijual. Ini sebab penting walau jauh mana pun seseorang itu, kalau makanan kita sedap, mereka akan datang dan mereka akan kembali untuk membeli makanan tersebut. Jadi kualiti kebersihan perlu dijaga tempat ini. Kita akan memantau, jawatankuasa akan memantau daripada setiap masa. Yang kedua ialah harapan saya supaya stol ini sentiasa dibuka. Bukannya ada buka, tutup. Jadi pengusaha haruslah mempunyai suatu konsistensi dari segi kebersihan, dari segi membuka dan juga dari segi makanan, kualiti makanan yang disediakan. Beliau berkata demikian selepas majlis pelancaran kios berkenaan pada Sabtu. Tambah Dr. Anwar, pihaknya telah memperuntukkan lebih RM200,000 bagi membina 17 kios berkenaan yang turut dilengkapi dengan bekalan elektrik dan air. Sekian bersama saya Al-Fairez dan kru penerbitan. Ikuti berita selanjutnya pada edisi malam. Dapatkan berita terkini Sarawak setiap hari dengan melayari UKAS Channel di YouTube atau melalui Facebook, Instagram, Twitter dan aplikasi Telegram Bulletin UKAS. Salam UKAS.